Buletin Didik 17 Ogos bersama saya Charles Mohan. Salam hormat dan salam sejahtera. 10 peserta mara ke peringkat separuh akhir kategori awam pertandingan pidato rukun negara peringkat kebangsaan Piala Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Melaka. Video penyertaan mereka dipilih dari 64 peserta yang menghantar penyertaan dalam kategori itu dari seluruh negara. Menurut Ketua Juri Kategori Awam Nur Hasnani Abdul Wahab, pertandingan bertemakan rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat dinilai menerusi pemarkahan meliputi idea, penyampaian personaliti dan kewibawaan setiap peserta. 9 orang juri yang berpengalaman terlibat dalam menilai persembahan setiap peserta dan pengumuman nama ke peringkat separuh akhir itu akan diberitahu kelak. Pertandingan sempena sambutan Bulan Kebangsaan disertai pelbagai lapisan masyarakat berbilang kaum dan umur. Selain menarik minat golongan profesional termasuk peguam, pegawai bank, pensyarah dan guru. 5 kategori dipertandingkan iaitu awam, institusi pengajian tinggi, sekolah menengah, sekolah rendah dan bukan Melayu yang menawarkan hadiah bernilai antara RM300 hingga RM5,000. Hakikatnya, walaupun Hari Kemerdekaan diraihkan setiap tahun pada tanggal 31 Ogos, masih ada lagi golongan remaja khususnya generasi kini yang kurang faham erti sebenar kemerdekaan. Atas sebab itu, pihak sekolah mengambil peluang menganjurkan pelbagai aktiviti sempena Bulan Kemerdekaan ini. Bagi Sekolah Kebangsaan Konvent 1 Bukit Nenas, aktiviti yang telah dirancang bertujuan untuk meningkatkan penghayatan Hari Kebangsaan dan pada masa sama mengasah bakat kreativiti murid-murid. Melalui majlis pelancaran Bulan Kebangsaan, Guru Besar sekolah itu, L. Indrani berkata, tema kemerdekaan pada tahun ini iaitu Malaysia Prihatin perlu disematkan ke dalam diri murid-murid sebagai salah satu usaha mengukuhkan lagi semangat keharmonian serta kesejahteraan negara. Malaysia Prihatin mampu menyemarakkan semangat patriotik dan cinta akan negara. Saya berharap warga sekolah dapat menghayati erti kemerdekaan dan menanam sikap prihatin antara satu sama lain. Tidak sepatutnya kita menjadikan pandemik ini asbab kita menjadi murid yang tidak berilmu dan tidak berjaya. Jelasnya, murid-murid perlu sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dan berbudi pekerti supaya rakyat berbilang kaum dapat terus disatu padukan. Pertandingan yang dianjurkan pihak sekolah pada tahun ini terbahagi kepada 2 kategori iaitu bagi tahap 1 dan 2. Pertandingan kuis kemerdekaan dan nyanyian lagu patriotik adalah bagi tahap 1 dan 2. Manakala pertandingan buku skrap Bulan Kemerdekaan, kad ucapan digital dan deklamasi saja adalah bagi tahap 2 sahaja. Selain itu, pertandingan pakaian beragam tema kebangsaan dan video resensi tokoh kemerdekaan pula terbuka kepada semua. Sementara itu, Sekolah Menengah Kebangsaan Hutan Melintang Perak juga menganjurkan pelancaran Bulan Kemerdekaan 2021 secara dalam talian. Pihak sekolah turut mengambil kesempatan meraihkan Hari Malaysia yang jatuh pada 16 September depan. Menurut Rogaya Yusof, penolong kanan pentadbiran sekolah itu, dia yakin aktiviti yang dirancang dapat menyemarakkan lagi semangat patriotisme para pelajar biarpun sambutan tahun ini dilaksanakan serba ringkas. Kita bertuah kerana warga SMK Hutan Melintang, baik guru-guru ataupun di kalangan murid-murid, terdiri daripada pelbagai kaum. Sudah terang lagi bersuluh. Semangat perpaduan telah lama terpahat kukuh di bumi SMK Hutan Melintang. Cuma kita patut tingkatkan lagi usaha untuk memastikan perpaduan ini dapat dikukuhkan, menjamin kemerdekaan dapat diisi dengan sebaiknya. Dia turut berharap usaha ini dapat diteruskan dan diperkuatkan lagi ke arah mencapai matlamat melahirkan modal insan berlandaskan kejayaan generasi terdahulu. Antara pertandingan yang dianjurkan adalah nyanyian patriotik merdeka, komik merdeka, mencipta sajak, pidato, swafoto merdeka serta ucapan kreatif sempena Hari Kebangsaan yang ke-64. Berkumandang saja lagu Negaraku sudah cukup menyuntik rasa semangat dalam diri. Alunan lagu dan setiap patah kata dalam lagu kebangsaan ini mengimbau jerih payah dalam mengecapi kemerdekaan. Namun, sejauh manakah lagu Negaraku menghidupkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air? Kita ikuti laporan yang disediakan ini. Negaraku, tanah tumpahnya
rahmat pajak Tuhan kurniakan, Raja kita selamat bertahta. Lagu kebangsaan Negaraku dicipta pada tahun 1957 dan pemilihan lagu ini dibuat oleh bekas Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Diperdengarkan buat julung kalinya sepada detik 12 malam di ambang 31 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Lagu Negaraku dipetik daripada irama lagu Negeri Perak yang mendapat ilham asal daripada lagu Terang Bulan. Lagu Negaraku ini sebenarnya cukup nostalgik dan juga mempunyai makna yang tersendiri, dan itu sebabnya lagu ini dipilih kerana dia ada nilai irama kemelayuan yang berbentuk mendayu-dayu melankolik begitu ya. Jadi dia sesuai dengan jiwa orang-orang Melayu dan juga semua bangsa untuk menerima lagu sebegitu. Tetapi yang lebih penting, pemilihan ini dibuat kerana lagu ini menekankan berkenaan dengan tak setia dan juga perpaduan rakyat dan juga mementingkan kemajuan negara ketika itu. Sebagai satu simbolik negara berdaulat, Negaraku berperanan untuk membangkitkan semangat patriotik dan cintakan tanah air. Sering dimainkan di majlis-majlis rasmi, lagu kebangsaan ini menjadi lambang perpaduan yang mengangkat imej maruah dan jati diri sesebuah negara. Kalau kita lihat baru-baru ni pun di Olimpik Tokyo 2020 yang baru saja ni kan, apabila mana-mana negara menang dapat emas, dia akan buat lagu kebangsaan masing-masing, betul tak? Kenapa? Kerana itu adalah lambang kemasyhuran, itu adalah lambang kegemilangan. Maka itu sebabnya kalau katakan seorang atlet ataupun ahli sukan, bila lagu Negaraku tu dimainkan, saya dapat lihat mereka menangis kerana dia cintakan negara dia. Dia bertanding atas nama negara dia. Diwatakan dalam Akta Lagu Kebangsaan 1968, lagu Negaraku tidak boleh sewenang-wenangnya ditukar lirik, dinyanyikan dalam bahasa lain, apatah lagi dipersendakan. Penghargaan dan rasa bangga menyanyikan lagu kebangsaan ini perlu dipupuk sejak kecil dengan menghargai setiap maksud lirik, bukan sekadar menghafalnya sahaja. Selalu kita buat apa kalau nyanyi lagu Negaraku? Berdiri tegak dan menyanyi kuat-kuat. Siapa ajar nyanyi lagu Negaraku? Bonda dengan sekolah. Kalau ada kawan-kawan yang main-main masa menyanyikan lagu Negaraku, apa yang adik Faiz kena buat? Tegur dia. Tegur. Okey, lepas tu soalan yang terakhir, kalau kita tengah baring atau buat kerja, tiba-tiba kita terdengar lagu Negaraku, apa yang kita kena buat? Bangun dan menghormati lagu Negaraku. Berdiri tegak dan tangan di sisi ketika menyanyi lagu Negaraku dengan penuh semangat. Ibu bapa saya yang ajar. Bersua kembali. Jabatan Perikanan Pahang melabuhkan 10 tukun tiruan konkrit seberat antara 3 dan 42 tan metrik di sekitar perairan Ceruk Palo, Kuantan sebagai usaha mewujudkan habitat marin. Usaha itu juga bagi menghalang pencerobohan bot pukat tunda di kawasan terbabit. Pengarahnya Abdullah Jaafar berkata, tukun tiruan konkrit bernilai RM325,000 itu dilabuhkan kira-kira 4 dan 5 batu nautika dari pesisiran pantai. Usaha itu dilihat mampu memperkayakan hasil laut serta menjadikan pantai sekitar Kuantan sebagai kawasan rekreasi menangkap dan memancing ikan. Ia sekaligus mampu menjana pendapatan sampingan kepada nelayan tempatan menerusi khidmat sewa bot. Lokasi ini dipilih kerana memang sesuai di kawasan ini. Dia kedalamnya dalam 15 meter, tapak yang stabil dan juga sumber ikan di sini memang kita ketahui umum memang banyak, dan kita memang menggalakkan nelayan untuk menambah pendapatan dengan memberi sewa bot-bot nelayan dengan kelulusan Jabatan Laut untuk datang memancing. Jelasnya dalam tempoh 13 tahun, Jabatan Perikanan telah melabuhkan 262 tukun tiruan konkrit di beberapa perairan di negeri itu seperti perairan Cerating, perairan Rompin, perairan Pekan dan Pulau Tiomas yang membabitkan peruntukan bernilai lebih RM4.4 juta. Selepas lebih 16 tahun, pantai Batu Buruk Terengganu kini kembali menjadi lokasi penyu mendarat dan bertelur. Ia susulan seekor penyu dikesan mendarat berhampiran sebuah hotel di pantai itu untuk bertelur malam tadi.
Menurut penduduk, selama ini mereka hanya melihat bangkai penyu hanyut di pesisiran pantai berkenaan. Namun kali ini mereka teruja apabila dapat melihat sendiri penyu hidup di depan mata. Jelas mereka penyu yang dianggarkan seberat 100 kg itu mungkin kembali untuk bertelur setelah pantai tersebut sunyi daripada kunjungan orang ramai. Memang nak lupa lah, dah 32 tahun. Hidup ni pertama kali tengok penyu nak terdarat apa, duk telur gitu. Jarang, sangat jarang. Penyu naik di Batu Buruk ni sangat-sangat jarang. Saya rasalah dengan MCO ni, jadi bila orang kurang pergi laut ni, alaminya, naturally-nya. Proses mengutip 50 biji telur penyu oleh pihak berkaitan selesai sepenuhnya jam 11 malam. Semua telur itu kemudian dipindahkan ke Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Rantau Abang Dungun bagi tujuan pengeraman di bawah pengawasan Jabatan Perikanan Terengganu. Bersua kembali, semangat pahlawan perlu ada pada diri setiap rakyat di negara ini. Walaupun cabaran semasa menyekat kebebasan pergerakan yang pernah dikecapi orang ramai. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini, bekas anggota Komando Ismawi Ismail mahu rakyat tetap bersemangat mengkibarkan jalur gemilang sebagai tanda menghargai perwira negara yang pernah mempertahankan negara. Asas latihan komando yang sukar pernah diharunginya bagi bekas komando yang pernah bertugas dalam misi-misi khas negara ini. Kisahnya juga pernah dipaparkan dalam majalah 3 suatu masa dahulu. Kini pentasnya selaku Presiden menerajui pertubuhan bukan kerajaan NGO Kebajikan Melayu Islam Beriltizam Kebangsaan selain seorang sukarelawan. Pada masa itu kami mengadakan satu latihan, dipanggil latihan pasukan khusus di antara Malaysia dan Indonesia, merangkumi semua aspek keselamatan, aspek ekonomi, aspek segala hal, segala hal. Jangan masyarakat ingat anggota tentera hanya pandai berperang, anggota tentera hanya pandai membuat latihan. Tidak. Anggota tentera dilatih merangkumi semua aspek yang ada. Dalam masa yang sama, kami juga memberi khidmat masyarakat, mengadakan dipanggil klinik bergerak, hospital bergerak, untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Mengimbas latihan ketenteraan komando, ujarnya seorang tentera itu akan dilatih merangkumi semua aspek, termasuk ketika berdepan wabak atau pandemik. Justru beliau berkata, kehadiran anggota tentera yang bertugas ketika perintah kawalan pergerakan di mana-mana sukatan jalan raya amat penting. Dalam situasi yang berbeza akibat pandemik COVID-19 ketika ini, beliau bagaimanapun tidak mahu rakyat melupakan semangat perjuangan untuk negara mendapatkan kemerdekaan. Baginya, kibaran jalur gemilang boleh dilakukan di rumah dan sambutan boleh dilakukan secara sederhana. Malah tugas mempertahankan negara kini berbeza kerana digalas petugas kesihatan yang bertarung dengan musuh yang tidak kelihatan. Kehidupan kita, selagi kita bernafas, kita kena terus ada semangat. Okey. Contoh macam sambutan Hari Kemerdekaan ini yang kita sambut tiap-tiap 31 Ogos, perlulah kita meraihkannya di atas pengorbanan orang-orang yang terdahulu yang mana kita merasa sekarang ni. Walaupun dalam keadaan pandemik, walaupun dalam keadaan apa sekalipun, kita terus ada semangat. Saya galakkan ataupun saya menyeru dalam masa yang sama, kalau jika kita menyambut perayaan ini, sekurang-kurangnya dia memberi kita satu moral yang baru. Demi merayakan sambutan Hari Kemerdekaan ke-64, dua beradik kembar berusia 8 tahun ini sanggup mengeluarkan sebahagian duit tabung untuk membeli jalur gemilang. Impian mereka tertunai dengan membeli 20 jalur gemilang pelbagai saiz yang kini gah berkibaran di sekeliling rumah mereka.
Semangat patriotik dan cintakan negara yang dimiliki Muhammad Aidil Ikhwan Asrul Effendi dan kembarnya Muhammad Adam Ikhwan wajar dicontohi. Menetap di kampung Sena dalam dekat Padang Besar Perlis, mereka teruja untuk menyambut kemerdekaan dan mula mengibarkan jalur gemilang pada tahun lalu. Ketika itu hanya 2 bendera sahaja yang dapat dibeli kerana kekangan duit. Sejak itu, mereka mula menabung dan menggunakan RM45 dari duit simpanan mereka untuk membeli lebih banyak jalur gemilang tahun ini. Kami semangat nak pasang bendera tahun ni. Beli bendera duit sendiri. Simpan sejak bila tu? Lama dah. Kali ni bersemangat lagi. Sebab apa? Sebab tu nak sambut mereka. Beli bendera kongsi duit dengan adik? Abang. Selamat Hari Merdeka. Selamat Hari Merdeka ke-64. Menurut ibu mereka, sejak awal Ogos lalu, anak-anaknya sudah mula bertanyakan tentang sambutan kemerdekaan. Walaupun tiada sambutan kerana pandemik COVID-19, namun untuk membangkitkan nostalgia dan semangat itu, dia membantu anak-anaknya memasang jalur gemilang. Yang paling semangat yang duk berlari tu 2 orang kembar ni. Adik dia ni ikut je. Setiap tu main pasang kali ni paling banyak lah. Dia dah 2-3 je pasang. Kali ni banyak lah sikit. Seronok lah. Semangat kali ni. Walaupun tak boleh nak sambut. Walaupun hidup sederhana, mereka tetap mahu menghidupkan suasana sambutan Hari Bersejarah Negara dan memberi teladan kepada orang lain agar menghargai kemerdekaan negara dengan mensyukuri nikmat yang dikecapi hari ini. Tahukah murid-murid semua bahawa tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 31 Ogos 1957 dipilih oleh Datuk kepada Perdana Menteri Malaysia yang kelima, iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Datuk beliau bernama Abdullah Fahim yang merupakan Mufti Negeri Pulau Pinang pada ketika itu. Beliau merupakan ahli falak yang terkenal dan beliaulah yang mencadangkan tarikh 31 Ogos 1957 sebagai tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, dan hari ini ditabarkan sebagai Hari Sambutan Kemerdekaan Malaysia. Kelaparan sukan, 3 pemain negara mara ke pusingan kedua squash terbuka British. Diketahui pemain nombor 1 negara Ng Yen Yao diiringi 2 pemain wanita Siva Sangkari dan Rachel Arnold. Ng Yen Yao, pemain ranking ke-27 dunia, memulakan cabaran menentang wakil Perancis Benjamin Orbert. Pemain kelahiran Kuala Lumpur ini menang straight set 11-6, 11-4 dan 11-4 hanya dalam tempoh 30 minit. Cabaran lebih sukar menanti Ng Yao pada pusingan kedua apabila dijadual berdepan pilihan kelima dari Mesir, Karim Abdel Gawad. Siva Sangkari pula dipaksa bekerja keras sebelum berjaya menundukkan pemain tuan rumah Gina Kennedy. Menang 2 set awal 15-13 dan 14-12, Kennedy berjaya bangkit pada 2 set berikutnya untuk mengheret permainan ke set penentuan. Namun Siva Sangkari menampilkan kelas tersendiri, menang set kelima 11-6 dalam pertarungan keseluruhan yang berlarutan 1 jam 13 minit. Turut meneruskan kemarahan Rachel Arnold yang menumpaskan wakil Mesir Hana Ramadan. Perlawanan yang mencecah 4 set ini menyaksikan Rachel menang 11-3, 11-9, 10-12 dan 11-4. Pada pusingan kedua, Rachel bakal menentang seorang lagi pemain tuan rumah, Lucy Termel. Kerangkuman sukan antarabangsa. Saingan sengit disaksikan dalam kategori berpasukan Siri Kejohanan Triathlon Dunia di Montreal, Kanada. Bermula dengan acara renang, Amerika Syarikat menunjukkan penguasaan awal menerusi Taylor Spivey. Begitupun memasuki pusingan kedua, Amerika Syarikat mula dicabar New Zealand. Dan saingan tambah rancak dengan Itali pula memberi cabaran apabila memintas perenang ketiga Amerika Syarikat. Pusingan terakhir lebih mendebarkan, Amerika Syarikat kembali di depan memastikan pingat emas. New Zealand terpaksa berpuas hati di tangga kedua, ketinggalan 0.05 saat dengan Itali di tempat ketiga. Aksi lumba basikal Grand Tour Vuelta Espanya, pelumba Estonia Rain Tarama mencuri tumpuan apabila muncul pendahulu keseluruhan
selepas menjuarai peringkat ketiga. Perlumbaan dari Santo Domingo de Silo ke Picon Blanco merangkumi jarak sejauh 202.8 km. Berbaki 3 km terakhir lebih sengit apabila Tarama melakukan kayuhan bertenaga untuk meninggalkan kelompok besar pelumba. Dan Tarama berjaya membuat penamat solo untuk bergelar pemenang. Lebih manis dia turut merampas jersey merah pendahulu keseluruhan daripada pelumba Jumbo Visma Primož Roglic. Akhir sekali tenis ATP terbuka Cincinnati. Pilihan ke-11 dari Itali Jannik Sinner seperti diduga mara ke musim kedua. Sinner 20 tahun melupaskan lawan dari Argentina Federico Del Bonis. Menang mudah 6-2 pada set pertama, Sinner ditentang hebat Del Bonis pada set kedua sebelum menang 7-6. Serlahkan bakat nyanyian anda dengan menyertai pertandingan Bintang Patriotic Mule, anjuran Jabatan Penerangan Malaysia sempena Bulan Kebangsaan. Peringkat saringan akan berlangsung pada 8 hingga 27 Ogos, diikuti peringkat akhir pada 4 hingga 10 September. Untuk maklumat lanjut, layari laman Facebook Bintang Patriotic. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah dikendalikan bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini antaranya Sukses SPM 2021 Fizik serta bimbing tingkatan 4 dan 5 bagi mata pelajaran perniagaan dan sains komputer. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa di mana jua hanya di Didik TV KPM. Nyanyian lagu Malaysia oleh 4 murid termasuk seorang murid pendidikan khas dari Selangor, Perak, Melaka dan Johor untuk program Jalinan Kemerdekaan 4 Penjuru sempena sambutan Hari Kemerdekaan mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Charles Mohan. Salam hormat, salam ceria dan kita jumpa lagi. Sepenuh jiwa dan raga, oh tanah airku.